Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada episod ini saya akan membaca Surah At-Tariq dengan menggunakan bacaan Quran Al-Kisai dengan riwayat Duri dan Abu Al-Harith. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ولينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terdapat beberapa khilaf yang berlaku dari segi pembacaan Quran Al-Kisai, sama ada riwayat Duri Al-Kisai banding dengan Abu Al-Harith dan berbanding dengan bacaan riwayat Hafs Al-Asim yang biasa kita baca. Yang pertamanya pada perkataan adraka wa ma adraka. Hafs Al-Asim membaca dengan adraka, manakala bagi qiraat Al-Kisai dengan riwayat Duri dan Abu Al-Harith, kedua-duanya membaca dengan imalah. Wa ma adraka. Imalah ialah perbezaan bacaan mengikut qiraat berdasarkan kepada dialek bahasa bangsa Arab itu sendiri, di mana ada yang baca dengan fathah adraka, ada yang membaca
dengan imalah wa ma adraka. Ada yang baca dengan taqlid wa ma adraka. Itu semua khilaf-khilaf yang berlaku, perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam pembacaan iman qiraat berdasarkan sanad yang sahih, yang mutawatir, dari yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku khilaf, perbezaan bacaan, merujuk kepada rukhsah, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya mengikut lidah bangsa Arab, dialek suku-suku kaum bangsa Arab yang tidak dapat menyebut dengan fathah. Ada yang mampu menyebut dengan taklid, ada yang mampu menyebut dengan imalah. Maka berlakulah perbezaan secara sebutannya, cara bacaannya, dan mengikut qiraat tertentu. Dan seterusnya pada ayat yang keempat, perkataan lamma 'alaiha hafiz. Riwayat Hafs al-Asim yang kita membaca dengan lamma 'alaiha. In kullu nafsin lamma 'alaiha, dengan lam bersabdu. Manakala bagi bacaan qiraat Al-Kisai, sama ada riwayat Duri atau Abu Al-Haris, membaca tanpa sabdu. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ini dipanggil dari segi khilaf fash huruf. Dan seterusnya pada khilaf yang terakhir, pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-17, wa mahilil kafirin al-kafirin. Apabila al-kafirin kafaru, kafirin, perkataan kafir yang menjadi jamak al-kafirin, amhilhum ruwaida, di mana terdapat ia dan nun pada akhir kalimah al-kafirina. Maka bagi bacaan riwayat Duri daripada Al-Kisai membaca dengan imadah wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Manakala bagi bacaan riwayat Abu Al-Haris juga daripada Al-Kisai, Iman Al-Kisai, ianya membaca secara tahqiq seperti bacaan riwayat Hafs al-Asim, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, tanpa khilaf, tanpa perbezaan. Cuma riwayat Duri Al-Kisai sahaja membaca dengan imadah. Alhamdulillah, itulah sedikit info tentang perbezaan khilaf-khilaf yang berlaku dalam surah At-Tariq mengikut bacaan qiraat Al-Kisai dengan riwayat Duri Al-Kisai dan Abu Al-Haris, berbanding dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca, atau perbezaan bacaan antara riwayat Abu Al-Haris dan Kisai dan Duri Al-Kisai. Semoga dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan yang pemula kepada pembacaan Al-Quran secara berqiraat. InsyaAllah
Apabila tuan-tuan dan puan-puan bertalaqi dengan guru-guru yang lebih pakar dalam bidang Al-Quran wal Qiraat, insya-Allah sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam memahami dari segi usul-usul bacaan, kaedah-kaedah bacaan, khilaf-khilaf yang berlaku dalam setiap ayat, setiap perkataan dalam setiap surah yang kita pelajari, insya-Allah. Dan pada kali ini mengikut pembacaan Qiraat Al-Kisai, dan insya-Allah pada episod-episod yang telah lalu telah ada beberapa qiraat telah kita lalui dalam pembacaan juz yang ke-30 ini. Insya-Allah kita akan cuba untuk melaluinya beberapa qiraat lagi sehingga 10 qiraat yang mutawatir, yang masyhur, insya-Allah dengan 20 riwayat, 2 orang perawi bagi setiap imam qiraat, insya-Allah. Salam persahabatan daripada saya, Haji Terengganu, daripada syarikat Radha Jaya Travel and Tour Sdn Bhd yang mengadakan pakej-pakej umrah dan pelancongan dalam negara dan luar negara. InsyaAllah kepada sesiapa yang ingin melancun atau mengerjakan umrah, bolehlah menghubungi mana-mana cawangan, mana-mana muntawis yang berkhidmat dengan syarikat Radha Jaya Travel and Tour. Bagi saya di daerah Kuala Terengganu dan sekitarnya, pejabat urusan Radha Jaya, kami berada di tingkat atas Jalan Tak Adis, Kampung Tak Adis, Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Atau boleh terus menghubungi saya di talian 0193636757. Wallahu a'lam. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bi umurana wa azim bi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa nawwir bi qulubana wa quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.